Saya ucapkan kepada Tan Sri Speaker sebab memberikan saya dalam masa 12 minit untuk membahaskan titah diraja oleh Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong dalam penggal kelima Parlimen ke-14. Saya merujuk kepada para 5, 6, 7 dan 8 Tan Sri Speaker, yang mana Duli Yang Maha Mulia menyebut tentang perkataan kematangan politik. Tuanku menyatakan bahawa Tuanku bersyukur dengan kestabilan politik menerusi kerjasama Dwi-Partisen melalui memorandum persefahaman transformasi dan kestabilan politik yang telah ditandatangani antara pihak kerajaan dan pembangkang. Saya ingin menyatakan di sini, Tan Sri Speaker, bahawa MOU ini yang saya melihat tidak sebagai satu dokumen undang-undang, lebih setakat kepada understanding, persefahaman. Saya ingin mencadangkan pada pihak kerajaan, kalau nak dirujuk kepada fasa 2.0, 2.0, sebelum memorandum ini tamat umurnya, mencadangkan kepada kerajaan dan juga pihak pembangkang untuk melihat bahawa MOU tidak seharusnya dihadkan kepada dana pembangunan kawasan pilihan raya sahaja, Constituency Development Fund dengan izin, dan RUU anti lompat parti, ataupun mana-mana undang-undang yang hanya merujuk kepada pindaan perlembagaan. Saya melihat bahawa perlu kita lihat dan kita tekan. Satu peranan yang boleh dimainkan oleh MOU ini ialah merujuk kepada apa yang telah disebut oleh Tan Sri Speaker sendiri pada 1 Mac tentang ada agaknya kekeliruan berkenaan dengan contohnya kuasa PSSC. Saya tak nak tegur di segi sama ada pegawai kerajaan hadir ataupun tidak bila dipanggil. Tetapi kalau kita rujuk kepada peraturan mesyuarat, apa yang Tan Sri Speaker cakap di sini ni memang betul. Bahawa dalam pembacaan di bawah Standing Order 83.2 dan artikel 17-18 dengan izin House of Parliament Privileges and Powers Act 1952, 1952, terdapat satu lakuna yang begitu besar di dalam standing order kita, Tan Sri Speaker, bahawa kita tidak tahu sama ada kita panggil, adakah dipanggil sebagai surat jemputan ataupun dipanggil sebagai satu subpoena. Selagilah kekeliruan ini tidak dinyatakan, saya sebenarnya ingin menyatakan di sini bahawa ramai pegawai kerajaan akan berada dalam keadaan tidak begitu yakin bahawa kehadiran itu diwajibkan atas apa platform sekalipun. Mungkin mereka hadir kerana mereka menghormati dijemput. Tetapi cabaran yang kedua, Tan Sri Speaker, ialah apa yang disebut sebagai bila hadir. Pertama sekali, kalau kita lihat, tidak ada wujudnya satu template dalam bahasa Malaysia yang boleh dipakai bagi semua jawatan kuasa pilihan. Kalau kita di mahkamah, kita ada serve of order notice seperti mana Tan Sri dan saya sebagai mantan peguam. Dan di mahkamah kalau tak hadir dikenakan contempt. Tetapi di dalam parlimen, sebagai badan ketiga besar dalam perlembagaan, institusi kehakiman, institusi eksekutif, institusi legislatif, tidak adanya taring dan gigi. Ahli parlimen marah kepada speaker, speaker memberikan penerangan terdapat lakuna di segi undang-undang. Keduanya, Tan Sri Speaker, bila hadir pun, apa yang boleh dan tak boleh dinyatakan oleh pegawai kerajaan tersebut. Sebab dalam elemen classified information sebagai contoh, Official Secret Act, Akta Rahsia Rasmi, tak semua maklumat boleh diberikan oleh pegawai kerajaan yang hadir. Ini juga perlu diterangkan supaya kita ahli parlimen tahu apa yang boleh ditanya dan apa jawapan yang kita boleh dapat. Seterusnya, kalau kita tengok kepada negara-negara lain, kalau mereka tidak dapat mewujudkan pindaan perlembagaan ataupun kepada undang-undang yang wujud, boleh diwujudkan satu dengan izin informal guideline. Yang mana MOU ini yang ditandatangani oleh pihak kerajaan dan pihak pembangkang boleh bersetuju. Sebagai contohnya yang terjadi di Australia, Canada, New Zealand, United Kingdom, yang mana contohnya ada government guidelines for official witness before parliamentary committees.